Ningah, tolong Ningah. Ningah, tolong respon Ningah. Ni ada orang bagi email. Tolong copy paste masuk, invite dia orang masuk grup. Assalamualaikum kepada adik-adik sekalian. Boleh invite sahabat kawan-kawan daripada section masing-masing. Ada takut ada yang tertidur ke? InsyaAllah kita akan mula lagi 2 minit lagi. Tepat pukul 11 kita akan mulakan majlis kita. Puan Munirah, kita boleh start sekarang? Okey. Okey, saya mula majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, terangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, bukakanlah simpul lidahku supaya mereka memahami kata-kataku. Wahai Tuhan, permudahkan, jangan sukarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Modira. Puan Nazratul Munirah kerana sudi untuk menerima jemputan saya pada hari ini untuk kita share bersama-sama ilmu berkaitan tentang EIA. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan juga kepada adik-adik sekalian, sebenarnya ramai ni pelajar-pelajar ni daripada pelajar diploma dan juga pelajar-pelajar ada juga daripada luar. Okey. Terima kasih kepada adik semua kerana sudi untuk join sekali online webinar Environmental Impact Assessment EIA. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dululah Puan Nazratul Munirah binti Isam ni sebenarnya daripada alumni UTHM, betul tak Puan? Betul-betul. Boleh saya tahu tak tahun bila alumni itu? Saya grad tahun 2008. 2008 masa tu saya diploma rasanya tu. Saya senior tu. Oh masa tu degree 2008. Saya grad tahun 2008. Saya bermula dengan diploma civil engineering di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dulu dipanggil Politeknik Shah Alam. Kemudian setahun lepas tu saya sambung degree. Bila degree ni kita ada credit assumption lah. Maksudnya kita ada daripada 4 tahun kita buat 3 tahun. Jadi daripada 2005 hingga 2008, lepas tu saya habiskan degree pada tahun 2008, kemudian saya bekerja dalam bidang EIA consultant alam sekitar. Oh alhamdulillah. Okey, buat pengetahuan adik-adik semua, Puan Nazratul Munirah ni adalah project manager bagi syarikat Garuda Samudra Consultancy and Services, yang mana setahu saya lah yang Puan Munirah registered as EIA consultant kan, betul tak? Betul. Maksudnya daripada degree itu terus pergi buka company sendiri ke ada kerja mana-mana dulu? Saya kerja dengan orang dulu. Saya kerja dengan bos saya dulu. Dia punya background mining and quarry dan environment. Jadi kat situ saya belajar dah dengan dia. Jadi assistant. Lama kemudian barulah saya buat sendiri. Dalam 5 tahun, 6 tahun pengalaman saya buat sendiri. Oh, alhamdulillah. Waktu tu saya memegang CPES lah untuk CPES ni Certified Professional Erosion Sediment Control. Jadi kat situ itu untuk endorsement untuk LDP2M pun kita perlukan CPES. Jadi baru saya buat sendiri sampai sekarang saya buat sendiri. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya EIA ni kalau ikutkan masa saya diploma saya rasa saya tak belajar. Tapi bila saya degree baru saya belajar. Masa saya ingat saya lah dulu masa diploma, masa saya kat UTHM. Lepas tu bila saya kat PhD di UTM, ramai pensyarah-pensyarah mereka buat kerja sampingan yang mana mereka buat EIA. Jadi saya ni macam masa saya macam nak buat sangat tapi tak tahu kaedah. Dan adik-adik ni beruntung masa diploma bila saya mengajar di UTHM ni, diploma ada selit satu chapter ke-10. Adik-adik ni kena belajar chapter EIA. Kata wah bagus ni, kata memanglah sebabnya biar mereka ada pendedahan. Sebab tu saya invite pula tu ada sahabat saya kenalkan dengan Puan Nazratul Munirah. Kata bagus ni ilmu baru pada hari ni. Jadi kepada adik-adik semua, walaupun adik-adik ni masih lagi kata apa EIA ni, jadi hari ni kita nak belajar daripada perkongsian daripada Puan Nazratul berkaitan tentang ilmu EIA. Saya mempersilakan Puan Nazratul untuk saya silakan. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Doktor. Jadi sebelum tu saya nak tanya, rata-rata student yang ikuti kita punya online sekarang ni, dia diploma ya? Dan
Majoriti mereka diploma. Diploma. Diploma lepas tu okay, sorry. Tengah cakap dengan staff. Okay, macam ni. Jadi nak tahu, kalau macam tu EIA, dalam skop pembelajaran EIA, boleh tak mana-mana student maklum kepada saya, dia belajar EIA yang macam mana? Sebelum saya mulakan. Sebab begini, kalau saya nak terangkan secara teorinya berkaitan dengan EIA tu apa, saya rasa student boleh baca buku. Cuma saya nak melihat daripada segi forward student, sekira nak menjadi EIA consultant, apa yang dia beritahu. Kemudian apa fokus perkara yang dia kena tackle. Sebab saya rasa pensyarah-pensyarah lagi hebat daripada saya untuk terangkan semua ni. Berkaitan dengan EIA tu apa dan sebagainya. Saya cuma industrial player, maksudnya saya EIA consultant yang biasa berurusan dengan industrial player untuk mengemukakan laporan EIA. Jadi pada masa yang sama, saya melihat dulu waktu saya degree dulu pun, saya ada belajar berkaitan dengan EIA. Luckily waktu tu sebelum saya praktikal, saya intern dekat Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak. Jadi bila time EIA, lecturer minta buat laporan EIA, benda tu at least saya tahu sebab saya pernah attend meeting, saya pernah attend TOR meeting dan pada masa yang sama saya pernah involve untuk kerja-kerja EIA secara tak langsung lah, tengok pegawai buat macam mana sebab decision making proses dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar. Sama ada negeri ataupun Putrajaya bergantung kepada aktiviti dia jadual 1 ataupun jadual 2. Okey, jadi saya kalau boleh saya akan cuba, saya nak sebenarnya saya nak buat presentation kali ni lebih santai. Saya baru je habis presentation dalam 10 ke 15 minit yang lalu dengan pihak FKAP. Bermula dalam pukul 9.10 minit macam tu, 9.10 minit, 9 suku sampai dalam pukul 10.40, 10.45. Okay, jadi sewaktu sesi pembentangan saya pada kali ini, saya sangat mengharapkan supaya semua pelajar aktif untuk bertanya. Waktu saya present nak tanya pun boleh. Tanya sebab apa yang saya bagi kat kamu ni, jawapan yang saya bagi ni, kemungkinan besar kamu perlu akan guna pakai semasa interview. Okey, interview, jadi kat situ boleh kita tahu apa perkara yang kita nak tackle. Sekira nak jadi EIA consultant ke, nak jadi environmental officer ke dan sebagainya, kita perlu rajin bertanya. EIA consultant kena rajin bertanya, nak jadi EO rajin bertanya, semua apa-apa pekerjaan kita perlu rajin bertanya. Okey. Jadi kalau tak faham boleh terus tanya. Saya tak ada masalah. Kalau nak tanya, tak ada soal, semua soalan adalah sama. Maksudnya kita jangan rasa takut nak tanya, takut nanti orang kata soalan tu pun nak tanya ke? Kalau saya fikir soalan tu pun nak tanya ke, tak adalah saya dapatkan daripada ex-boss saya dulu. Untuk kontak dia lepas habis belajar. Okay, jadi kena tanya Okay, saya harapkan semua student aktif untuk bertanya. Sebab kalau tak tanya tu saya rasa tak ada dekat depan komputer. Betul-betul. Okay, jadi saya kalau cakap sorang-sorang ni saya macam betul kau faham ke tak faham? Macam tu. Jadi saya perlukan student untuk tanya saya supaya saya tahu yang student semua cakna ataupun ambil tahu apa yang saya cakapkan ni. Okey, saya dah share. Boleh kita mula, Doktor? Boleh, kita silakan. Okey. Environmental Impact Assessment, EIA Concept and Practice. Okey, saya cakap mana yang ini saya akan cakap sekali lalu je lah ya. Okey, untuk ni, untuk responsibility for environmental protection ni, kita ada 3 stage. Federal government, state government dengan local authorities. Federal dia akan bagi kuasa kepada state untuk
untuk buat law dia. Kemudian barulah dia akan state ni, dia akan nyatakan apakah law yang akan diguna pakai, dan local authority ni dia akan bahagi ikut geographical area. Okey. Jadi anda faham maksudnya kita punya untuk environmental protection ni siapa yang bertanggungjawab daripada kerajaan Malaysia sampai le PBT, MBI ke, majlis daerah ke, pejabat tanah ke, dia ada law masing-masing berkaitan dengan environmental protection. Okey ya? Faham ya? Okay. Okay. Maksudnya bukan DOE pun dia ada kementerian dia semua. Kementerian dia. Jadi kementerian tu dia orang akan gubah satu akta, bawah tu ada JMG, ada PTT, ada banyak akta berkaitan dengan dalam sektor dan apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Okey. Ini list of environmental related yang berkaitan. Kita ada town and country planning. Perkara-perkara ni kita akan guna pakai semasa kita nak menyediakan penyediaan laporan EIA. Kita akan check water enactment, kita akan check local government act, lepas tu kita akan check land conservation act, national forestry sekiranya berkaitan dengan hutan, national land code, occupational safety and health. Okey, ni pesticide. Kadang kalau kawasan projek yang tak ada kaitan dengan pertanian, kita tak perlukan pesticide act ni. Okey, public health ordinance. Okey, Wildlife Protection Act ni kalau kita tengok kalau kawasan tu dekat tengah-tengah bandar, lepas tu ada pula kilang dah memang sedia ada. Tu jadual satu lah. Apa, ada anjing ada kucing je. Jadi kita tak perlulah apply Wildlife Protection Act 2010 ni dalam kita punya EIA. Sebab wildlife ni biasanya berkaitan dengan kawasan yang ada haiwan-haiwan liar. Jadi tak semua yang saya senaraikan ni kita kena masuk ke dalam laporan EIA kita untuk kita tengok dia punya daripada segi ya, Salam. Saya Suhaidah Sahad. Saya tengah tengok list yang Puan tengah listkan. Boleh tak Puan pergi ke slide sebelumnya? Okey. Okey, di bawah waktu enactment 1920, saya boleh tengokkan pada tahun-tahun dia antara yang paling lama lah enactment. Yeah. Okey, kalau kita tengokkan isu semasa sekarang banyak yang related pasal water pollution and so on lah. Yang macam pernah berlaku di Sungai Kim Kim and so on. Adakah memang kita tidak ada, government tidak ada buat pembaharuan enactment ke untuk yang water enactment ni? Itu saja. Terima kasih. Dia ada, dia macam ni kan. Dia punya core dia mula-mula dia akan sebut tahun 1920 ke apa kan. Tapi dia akan ada amendment. Dia biasanya akan ada amendment. Bila kata hari ini dikeluarkan dia akan mulakan tahun berapa. Kemudian ada amendment pada tahun berapa. Sama macam dengan environmental. Nanti saya akan terangkan. Saya boleh ya, ada kejap Okey, ini buku Environmental Quality Act. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, jadi macam contoh buku ni, dia ada amendment tahun 2012 tapi permulaan dia 1974. Jadi dia akan ada amendment. Okey, Amendment Act tu. Ni yang kita akan, okey. Sebab macam tadi soalan dia itu, dia akan cakap wildlife protection, berapa betul dia ada amendment. Kalau ada perubahan, dia akan letak amendment. Okey, jadi untuk buku ni, cara kita nak pilih dia, pergi kedai buku, dia ada banyak buku-buku macam ni. Dia ada warna-warni, dia ada warna kuning, warna coklat, tengok macam ni. Publisher dia siapa? Dia ada beberapa orang publisher lah. Tapi siapa-siapa yang macam student betul-betul nak cari ataupun nak jadikan sumber rujukan, sebab dia akan ada amendment dalam ni, beberapa tempat ada amendment. Cari hingga 15 Oktober 2020. Okey, ini buku yang barulah kalau nak jadikan rujukan. Yang lama dia takkan ada perubahan banyak, dia ada perubahan sikit. Macam dulu sebelum 2015 dulu kita pakai EIA, detail EIA, preliminary EIA. Lepas tu sekarang ni kita pakai
first schedule, second schedule EIA. Jadi terms kat situ berbeza daripada dia punya keluasan berbeza, dia ada banyaklah perbezaan antara prelim biasanya kita macam ni, contoh untuk first schedule. Detail EIA, jadual kedua, second schedule. Macam tu. Tapi dia dalam tu dia isi kandungan dia tu intipati dia ada perubahan sikit. Okey. Okey, terima kasih. Ini untuk Sabah. Okey, sama-sama. Terima kasih ya. Okey, jadi untuk Sarawak Natural Resources Environment ni, prescribed activities dia ada sendiri. Natural Sarawak punya dia punya prescribed activities dia pada tahun 1994. Environmental Protection Prescribed Activities EIA Order 2005 for Sabah. Maksudnya Sabah dengan Sarawak ni dia tak sebiji macam kita punya Semenanjung. Tapi dia ada enactment dia sendirilah. Okay. Jadi kalau macam siapa nak buat laporan EIA dan sebagainya, kebiasaannya mereka akan utamakan local people lah. Local people, dan jika ada daripada pihak Semenanjung, Persatuan ke siapa ke, daripada Semenanjung nak masuk ke Sabah Sarawak untuk buat kerja, dia perlu ada local people juga. Itu utama pada local people lah. Jadi siapa kat sini Sabah dengan Sarawak, student Sabah dengan Sarawak, advantage lah kalau you dapat join untuk EIA Consultant. Sebab kat Semenanjung dah tepu dah EIA Consultant. Okey, jadi solid waste and public cleansing management. Ya? Saya teruskan boleh? Boleh, silakan. Okey, solid waste and public. Okey, solid waste and public cleansing management. Okey, ini list dia ya. Okey, kemudian introduction of Environmental Quality Act. Okey, ini ada amendment tahun 2012 atas 1441. Jadi the Environmental Quality Act is an act relating to the prevention, abatement, control of pollution and enhancement of the environment and for the purpose connected therewith. Kemudian the Director General of Environmental Quality shall be responsible to administer the act. Maksudnya DG of Environmental, lepas ni kita akan cakap DG je, Director General. Tapi kita refer kepada siapa? Kepada Environmental Quality. Maksudnya Jabatan Alam Sekitar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar yang bertanggungjawab to administer the act. Okey. Untuk daripada segi akta-akta ni di bawah Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. A total of 36 order and regulations under the act have been published and enforced. Dekat mana 36 orders tu semua dalam ni. Okay. Nanti kalau adik-adik berkesempatan nak tengok, boleh cari buku ni. Buku ni. Kemudian boleh cek dia punya untuk act ni dekat muka depan. Boleh tengok ni ya. Okey. Publisher siapa tu Puan? Sini. Kata Kualiti Alam Sekeliling 1974. 1994. Ini buku dia. Dan dekat sini dia ada akta-akta nyatakan 34A, dia ada nyatakan untuk 34A untuk laporan mengenai kesan kepada alam sekeliling akibat aktiviti yang ditetapkan. Jadi semua ada nyatakan di sini. Audit 33A. Semua kat sini boleh baca. Sebab nanti siapa yang berminat untuk ambil kursus auditor, kursus auditor perlu hatam buku ni. Kena baca. Dia perlu faham ke perlu hafal tu? Faham. Sebab kalau tak hafal pun kita faham tu kadang-kadang kita nak baca pun macam kita baca buku pun macam tu kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu akta tu di mana, apa kegunaan dia, tapi sekiranya kalau boleh kita cuba ingat benda-benda ni. Kalau kita terlibatlah macam contoh, kalau yang terlibat dengan prescribed activities EIA Consultant, kita ingatkan bahagian berapa prescribed activities, apa yang kena buat, contoh untuk pembalakan 100 hingga 500 jadual 1. Kemudian 500 ke atas jadual 2. Okey, benda-benda tu kita akan cuba ingatlah sebab kita akan biasakan, sebab kita kena kita kena advise kita punya klien. Okey, kalau tak ingat pun boleh buka je buku. Dia bukan close book exam. Oh ya. Okey. Dia tak ada, dia bawa je buku. Tak ada masalah, bawa je buku. Okey, lagi satu untuk the Environmental Quality Act 1974 ni,
Legislation was made as a federal legislation as the problem of pollution is sufficiently and logically connected to the subject of factories and machineries, industrial development. Okay, jadi what is the scope of the EQA? Okay, the scope of the EQA, it is an act relating to the prevention, abatement, control of pollution and enhancement of the environment and for purpose connected therewith. Environment is taken to include the physical factors such as land, water, atmosphere, the biological factor dan social factor. Maksudnya EQA ni dia bukan takat air, udara, angin. Tapi dia mengambil kira berkaitan dengan social factor, biological factor. Dia banyak ya, maksudnya dalam EIA ni dia ibaratkan dalam satu mangkuk yang diisi semua. Okey, itu kita kena faham, bukan setakat kita buat untuk air, udara, angin. Kita kena ambil tahu tentang masyarakat setempat, social. Lepas tu pada masa sama kita kena ambil tahu tentang penghilitan haiwan-haiwan dan sebagainya. Okey. The Environmental Quality Act ni, what is the scope of the EQA? Okay, essentially the scope is directed to tackling environment pollution due to industrial, urban transportation and other human activities. It is applied to include all forms of environmental pollution including air pollution, water pollution, soil pollution, marine pollution, noise and vibration and other related aspect of environmental pollution control planning and management. Okay, jadi kalau kita tengok ada air pollution, water pollution, soil pollution, marine. Kalau kita buat kerja dekat tengah bandar sebagai contoh dalam industrial park dan sebagainya, kita tak perlu ambil kira marine pollution sebab marine pollution ni berdekatan dengan laut. Jadi waktu inilah kita perlu tahu scoping kerja kita berkaitan dengan apa. Okay, noise and vibration. Kalau noise and vibration ni biasanya dia melibatkan kalau macam pelombongan, biasa pelombongan, pengangkutan, dia akan check lah noise and vibration. Maksudnya kita sebelum kita menentukan buat EIA tu, kita benda-benda ni kita dah kena identify. Apakah jangkaan kita pencemaran-pencemaran yang akan terjadi. Ini kita kena tahu. Okay. Okay, untuk Environmental Quality Act, Section 34A(2) qualified person. Qualified person means a person who fulfills the requirement as the Director General may determine to conduct an environmental audit and environmental impact assessment and to submit a report thereon. Jadi, saya nak tanya, apa maksud fulfill the requirement as the Director General may determine to conduct environmental? Okay, yang ini fulfill requirement. Macam mana kita nak tahu kita dah fulfill requirements ke belum? Ada siapa boleh jawab? Dia ada checklist ke macam mana ni? Macam mana kita nak tahu kita yang environmental audit dan environmental impact assessment ni kita fulfill dengan requirement DG. Maksudnya kita kena berdaftar. Kita kena ambil kursus audit, kita kena ambil kursus alam sekitar dan ikut syarat-syarat yang ditetapkan sebelum ambil kursus. Lulus exam dan kita kena memenuhi beberapa mata CPD atau kumpulan mata CPD dan sebagainya untuk jadi competent person. Dia macam kita ambil IR tu ke? Ya, betul. Maksudnya untuk jadi eco-consultant kena ada berapa report, berapa tahun pengalaman, lepas tu dia kena ada daripada sebelum EIA consultant dia perlu jadi assistant consultant. Dia punya flow, dia ada flow. Maksudnya bukanlah EIA consultant ni siapa je masuk dalam company EIA consultant terus jadi EIA consultant. Ramai je yang buat EIA consultant, ramai je yang buat EIA report tapi belum lagi EIA jadi EIA consultant. Dia mungkin masih assistant dan sebagainya lah. Jadi benda-benda ni penting. Maksudnya kita DG hanya kenal EIA consultant yang berdaftar. Okay, kalau kita dah buat report EIA sampai 100 report ke tapi masih tak daftar lagi jadi EIA consultant pun bukan kita tak dikira sebagai competent person lagi. Okay. Okay, ini section 49A competent person.
an owner or occupier of premise shall employ a person who has been certified by the Director General as a competent person to conduct all or any of the following activities: operation, management, conduct, preparation and submission of report plans. Kena competent person yang buat. Okay? Maksudnya bukan sebarangan orang macam staff kita yang kita nak jimat, kita minta staff kita prepare, tak boleh. Dia mesti competent person macam CPES1, CPESO. Dia adalah buka laman web Jabatan Alam Sekitar, kat situ boleh tengok senarai untuk jadi competent person. Ada beberapa lah. Ada CPES, SISWI, SAISEC. CPES, SISWI, SAISEC under MSO. Tapi recognized juga by DOE. Okay. MSO ni Malaysia Stormwater Organisation. Okay. Jadi kalau kita tengok the report plan, proposal, engineering, drawing or other document relating to environmental matter referred to in paragraph 1D ni preparation submission sama yang tadi, shall be prepared and submitted by the competent person to the Director General. Pergi mana pun mesti competent, mesti berdaftar, mesti ambil ujian, mesti lulu exam, mesti memenuhi mata keperluan yang lain, baru dikira sebagai competent person dan kena berdaftar lah. Okay, what's in EIA? Semua orang cakap, okay, what's in EIA? Saya nak tanyalah yang student ni, apa isu-isu EIA ataupun isu-isu yang tengah hot sekarang berkaitan dengan EIA ataupun bukan EIA yang rasanya ni mesti ada EIA. Ada siapa boleh bagi jawapan? Okay, buka. Sila. Okay, sila masuk. Ke saya nak buat video macam jualan online tu. Okay, masuk. Betul tu. Memang pelajar-pelajar ni sebenarnya kalau ikutkan pelajar ni dia tak masuk lagi chapter ni, chapter terakhir sekali EIA. Jadi dia orang chapter terakhir. Pasti bela lagi di babak EIA ni. Tak apa, dia sebab macam ni. EIA saya takkan tanya soalan yang baca. Ni soalan yang kita tengok kat Facebook, scroll Facebook. Kat berita pun ada isu-isu. Benda-benda tu. Ini tu. Dia jawab pelajar. Siapa? Para pelajar sila buktikan saya alumni UTHM ni. Okey, pencemaran udara lagi. Yang UTHM bukan ke ada udara tu dekat sebelah tu. Sebelah tu kilang. Di zaman saya dulu lagi. Depa kat Paguh ni, Puan. Oh, Paguh. Paguh selamat sikit. Saya dulu selamat jadi sikit lah. Saji. Saya dulu saji. Dia tengok, apa saji ni ingat saji, rupanya buat kayu. Mungkin dia punya treatment system dia problem, scrubber dia apa problem kat situ. Memang tu, bau jagung kat dia Puan, kalau nak tanya yang pasal kejadian yang LRT berlanggar tu ada melibatkan EIA tak, Puan? Itu teknikal. Itu daripada segi operasi. Itu teknikal maksudnya kita tak akan ada apa-apa senang untuk bagi EIA tu Dia sebelum buat LRT ke ERT, MRT tu semua ada EIA. Tapi waktu kejadian berlaku itu operasi. Dia daripada segi teknikal operasi. Puan, yang macam berkaitan dengan Sungai King Kim tu? Kenapa terputus-putus? Pencemaran Sungai King Kim tu, dia lepas tu kita kena ada ni ke, EIA ke? Ke sama? Sungai King Kim tu, di EIA macam ni. Nanti saya akan terangkan, EIA ni berkaitan dengan pencemaran Sungai King Kim, dia berkaitan dengan kilang-kilang di sekitarnya. Kilang-kilang ni biasanya ada EIA, memang dia kena prepare EIA lah, jadual satu untuk apa aktiviti yang dia akan buat. Pembukaan kilang di situ. Jadi pencemaran Sungai King Kim ni, dia kalau tengok kan, dia punya ada punca tetap, punca bergerak. Non-point source. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ada tak tertakluk dengan aktiviti sebab tak semua projek yang berjalan memerlukan EIA.
Nanti kita akan tengok dia punya senarai. Maksudnya kata ni kena macam contoh ada kes dekat, contoh nak buat rumah lah. Contoh ada kes yang tak melibatkan EIA, kawasan kecil nak buat rumah, kawasan bukan tanah tinggi dan sebagainya lah. Tiba-tiba ada berlaku runtuhan bangunan ke dan sebagainya, semua orang kata, kenapa tak ada EIA? Kenapa ada EMP je? Kenapa EIA? Tak ada EIA. Sebab kawasan tu, aktiviti projek tu dia tak tertakluk pada EIA. Dia bukan kawasan kat tanah tinggi. Slope dia tak lebih 25%. Jadi memang kawasan dilandai. Jadi tak semua projek memerlukan EIA. Itu kita kena sedia maklum. Okey, jadi kalau macam contoh student lepas ni nampak je projek kan, boleh check. Ni perlu EIA ke tak ada EIA? Itu benda paling penting. Kalau kilang tu confirm kena ada EIA. Sebab dia melibatkan macam mana kita nak check ya Puan? Kita nak tahu yang jadi macam mana kita nak check sama ada tempat tu ada EIA ataupun tak ada EIA projek tu? okey, pertama tengok prescribed activities dalam buku ni. Kalau kilang memang ada EIA, mesti ada EIA. Kalau nak tahu dia ngelak buat EIA ke tak buat EIA ke, kita boleh check dengan Jabatan Sekitar Negeri. Okey. Okey. Jadi apa-apa pun kita tengok biasanya kalau macam peladangan yang besar-besar minimal 500 untuk jadual 1, lepas 500 jadual 2. Jadi biasanya untuk jadual 2 ni dia ada public display, nanti saya akan katakan lebih lanjut. Jadi benda-benda ni kita boleh tahu. Kadang-kadang buat jalan, penurapan jalan ke buat jalan yang kecil itu tak ada EIA. Dia ada syarat. Dia melibatkan syarat. Kita mesti sebelum kita nak tahu projek tu apa, kita tengok dulu syarat dia tertakluk ataupun tak. Itu penting. Nanti kita akan tengok syarat. Okey, jadi untuk EIA ni dia akan Puan, Lombong pun EIA juga kan? Ya. Betul. Lombong apa tu? Lombong macam kan kalau kita naik highway kan, kita akan jumpa lombong macam lombong bauksit. Itu lah. Dia perlukan EIA. Okey, dia perlu untuk lombong perlukan EIA. Jadi saya teruskan. Jadi untuk examine option of carrying out a project so that best alternative is chosen. Ini dalam chapter 4 untuk option projek tu. Kalau projek tu tak dijalankan apa jadi, kalau projek dijalankan apa jadi. Lepas tu kita come out dengan best alternative ataupun best technologies untuk kita pilih. Okey, jadi nanti saya akan tanya beberapa soalan. Saya ada beberapa soalan nak tanya supaya student boleh tengok apa yang student kena, kita bagi latihan berfikir sikit. Latihan berfikir. Jadi EIA provides an avenue for gathering and documenting stakeholders knowledge and opinion. Jadi kita EIA ni kita bukan buat report tahu pasal haiwan apa, semua apa, tapi pada masa yang sama kita kena ambil pendapat orang awam, sekiranya ada penduduk sekitar. Kita kena ada communicate dengan, kalau ada orang asli dengan Jakwa dan penduduk orang asli. Kita tengok projek tu apa, siapa sensitive receptor yang terlibat. Okey. Itu kita kena ambil tahu. Jadi EIA empowers decision maker to make informed and environmentally sound choice. Jadi kita bantu untuk buat keputusan. Projek ni viable ataupun tak. Berdasarkan kajian-kajian yang kita laksanakan. Okey. Ini prosedur dia. Ini secara general overview lah of EIA procedure in Malaysia. Jadi kita ada projek subject to section 34A, first and second schedule. Kita tengok. Macam saya kata tadi, mula-mula kita jangan jam kawasan ni perlu EIA, tak perlu EIA. Kita tengok dulu, dia tertakluk tak pada section 34A. Dia jadual 1 ataupun jadual 2. Kalau dia tak tertakluk pada EIA tak apa. Tapi kalau tertakluk pada EIA, kita akan tengok jadual 1 ataupun jadual 2. Dan banyak kes, jadual 1 dan jadual 2 bercampur. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada student. Kalau untuk macam jadual 1 Jabatan Sekitar Negeri yang akan uruskan ataupun monitor, maksudnya serahan laporan kepada Jabatan Sekitar Negeri, jadual 2 kepada Jabatan Sekitar Ibu Pejabat, sekiranya, okey,
Saya nak tanya ni soalan ni, dengar betul-betul. Sekiranya kawasan projek tu ada percampuran aktiviti jadual 1 dan jadual 2. Maksudnya dia ada balak 100 tapi dalam 200 hektar, bawah 500 jadual 1. Kemudian dia ada buat plantation 2000 hektar jadual 2. Kemudian ada pembangunan tanah tinggi lebih daripada 25% jadual 2. 50% daripada 25% slope tu jadual 2. Jadi laporan ni perlu diserahkan kepada Jabatan Alam Sekitar yang mana? Jabatan Alam Sekitar Negeri atau Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat? Soalan cepu cemas ni. Soalan Okey, cepu siapa cemas boleh tu. jawab? Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Ya? Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Kenapa? Sebab kalau hantar dekat Jabatan Alam Sekitar Negeri, dia akan ke Ibu Pejabat juga. Betul. Sebab dia melibatkan jadual 2. Dia tengok pemberat kita di mana. Okey, Tania. Nama siapa tadi? Nur Syazwina. Oh, student Student. Student. Okey, bagus. Tania, betul. Bagus, Tania. Okey, soalan nombor 2. Bagus. Saya nak ada two-way communication. Okey, soalan nombor 2. Aktiviti ni tertakluk pada jadual 1. Tetapi macam contoh aktiviti jadual 1 lah, kalau pergi mana pun dia ada jadual 1. Macam contoh dia nak buat balakan bawah 500 hektar, tapi dia ada melibatkan dua negeri atau 3 negeri macam jalan je pun kan. Dia pergi ke jadual mana? Dia pergi ke Ibu Pejabat mana? Dia biasanya satu EIA satu negeri. Kalau melibatkan satu projek sampai merentas sampai 3 negeri. Tapi projek dia jadual 1. Submission kepada laporan ke Jabatan Alam Sekitar mana? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Kenapa? Sebab dia berkaitan dengan banyak negeri. So kalau ikut negeri je, macam tak adil lah ikut negeri tu. Betul tak? Okey. Perkara tu betul. Cuma saya nak nyatakan macam contoh, kalau macam contoh macam Kedah, Pulau Pinang, Perak kan projek dia mesti ada satu yang monitor keseluruhan. Maksudnya Ibu Pejabat yang akan monitor laporan ke sana, jadi dia akan panggil ketiga-tiga orang, tiga Jabatan Sekitar Negeri ni untuk datang, untuk bagi ulasan, JMG ke, siapa ke yang terlibat ke. Jadi yang akan handle Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Betul jawapan tu. Okey, baguslah. Tania. Okey. Faham ya? Apa nak tanya, Puan cakap Ibu Pejabat yang akan handle bagi 3 Jabatan Alam Sekitar Negeri tersebut. So bermaksud arahan itu akan datang daripada Ibu Pejabat, betul? Ya, dengan mengambil kira ulasan Jabatan Alam Sekitar Negeri. Oh, okey. Maksud kita hantar ke Ibu Pejabat, dia akan hantar reporting ke sana, ulasan dan sebagainya daripada Ibu Pejabat dengan mengambil kira ulasan daripada jabatan-jabatan setiap negeri. Okey. Okey ya, jelas ya? Jelas. Lepas tu kita baru bagi first schedule and second schedule activities. Kita buat scoping, kita tengok dalam terms of reference. Tapi untuk tahun ni POR untuk jadual 1 dah tak ada. Jadi dia terus EIA. Jadi chapter tu untuk laporan EIA tu kepada scoping. Scoping ni kita punya kajian kita menjurus kepada mana.
Kemudian second schedule masih ada TOR dan ada public display public display. Sebab itu untuk first schedule activities ni 5 weeks. Untuk second schedule ni 12 weeks ataupun lebih kurang dalam masa 12 weeks lah. 12 weeks EIA untuk reviewing procedure. Sebab untuk public display ni kita ambil masa 30 hari, 45 hari untuk dapatkan ulasan daripada 45 hari untuk dapatkan ulasan daripada orang umum, orang awam. Macam contoh kan, ada projek kat tempat awak dekat mana? Kat Temerloh ke kan? Temerloh nak buat projek pembalakan ke, pembalakan lebih 500 hektar, kawasan-kawasan projek besar nak buat lombong ke kan? Maka dia akan masuk public display. Dekat situ nanti dia akan iklankan pemberitahuan laporan ni sedang untuk pameran umum. Dekat mana sekian-sekian tempat kita boleh pergi ataupun kita boleh dapatkan laporan tu sekarang ni masuk COVID, kita dah dapat dalam bentuk soft copy. Jadi kita boleh baca report, kita tengok report macam mana apa semua. Kalau kita rasa baguslah projek ni, at least ada orang boleh kerja kat situ contoh. Kita boleh bagi ulasan, dia akan ada bagi satu link ulasan. Kalau rasa saya tak setuju dengan projek ni sebab dia betul-betul belakang rumah saya, lepas kita tengok plan kan, betul-betul semeter tu projek rumah saya contoh. Jadi kita boleh bagi ulasan juga. Jadi ulasan-ulasan tu pihak Jabatan kita akan review dan kita akan ambil kira dan semasa laporan mesyuarat EIA jalankan. Okey. Jadi semula kita masuk correct meeting, top meeting, okey. Kemudian kalau kita dah sampai revise, kita boleh teruskan EIA. Kalau tak, kalau kita dah submit, lepas tu dah confirm lulus, baru kita go for second schedule. EIA dulu ada TOR, sekarang tak ada lah. Maksudnya untuk yang ini yang lama punya sebab baru tahun ni kita apply untuk tak ada TOR dalam first schedule. Jadi kita submit EIA. Kita dah lepas buat kajian dalam TOR tu kata kena ada flora study ke sebab hutan ada flora study. Lepas tu ada fauna study, tengok haiwan. Lepas tu LDP tu, land disturbing pollution preventing and mitigating measures untuk soil erosion kena ada, itu confirm kena ada. Lepas tu tengok kalau ada air sungai kat situ, sungai, lepas tu bawah tu ada water treatment plant, kita kena buat water quality modelling. Lepas tu ada kajian hidrologi. Kalau ada perumahan sekitar dalam 5 km, kita kena buat socio-economic study. Lepas tu kalau pula let's say kita nak buat kawasan tu melibatkan ada ganggu akan berlaku, kita kena predik, kita akan ada ganggu sebab air resapan air bawah tanah daripada aktiviti tu, contoh pelebongan ke apa-apa aktiviti pada tanah, kita kena buat groundwater. Jadi study-study inilah yang kita jalankan dalam masa 10 minggu, dalam masa 4 minggu, 8 minggu. Kemudian kita submitkan dalam laporan EIA. Kalau jadual 2 kita buat public display. Kalau jadual 1 kita terus meeting. Kita dapat dalam beberapa minggu tu kita dapat untuk terus meeting lah untuk presentation. Nak tanya. Lepas dah approve meeting tu dia sebelum nak tanya kalau laporan EIA tu telah disubmit dan telah diluluskan dan aktiviti pun telah dijalankan, so didapati ada keraguan pada laporan tersebut, mungkinlah dapati ada fake information ke, so apa tindakan yang akan dilakukan? Perkara tu merupakan perkara yang paling berat dan perkara tu boleh diambil tindakan terhadap EIA consultant sebab kita perlu deliver perkara yang betul. Sebab itu sebelum sebarang laporan diluluskan, kita akan melalui revise untuk laporan banyak kali dan sampailah, sebab yang akan datang untuk meeting ni dia bukan sebarangan orang. Macam contoh kalau pelombongan, JMG akan datang, JMG dia akan bagi dia punya opinion dia, okey method macam ni boleh ke tak, kawasan ni dia ada tak dapat pajakan melombong tuan punya ke, dia ada dapat kelulusan apa ke. Sebab EIA ni merupakan stage di mana maklumat semua, kelulusan semua dah kena ada dah. Lepas EIA lulus, kita go for EMP lulus, kita dah boleh start buat kerja. Itu kita punya target untuk EIA. Maksudnya tak adalah EIA ni kita bagi maklumat, sebab itu yang akan datang meeting tu akan banyak mata akan tengok. Jadi untuk dapatkan false information dan sebagainya, dia punya chances sangat rendah. Sebab kami EIA consultant dan project proponent pun
kami dalam borang EIA tu kami kena tanda tangan. Kami kena tanda tangan yang apa? Kena tanda tangan yang apa? Kami menjalankan tugas kami dengan amanah dan projek proponen faham apa yang berada dalam laporan tu untuk dijalankan. Itu kita kena. Okey. Kemudian lepas kita dah hantar revise sampailah boleh dapat kelulusan approved with conditions. EIA memang akan ada approved with conditions. Dia tak ada approve saja, dia ada approved with condition. Lepas tu submission baru kita submit EMP, presentation of COA. Dalam COA ni, dalam EMP ni kita ada checklist of EMP. Checklist of EMP ni kita ambil kira condition of approval EIA tersebut. Kita akan senaraikan contoh kena buat water quality sampling dekat sedimen basin dengan sungai kekerapan setiap bulan. Contoh. Itu kita kena masukkan dan itu yang kita kena buat semasa kerja-kerja tanah dijalankan. Okey. Maksudnya apa-apa pun COA ni pun certificate of approval ni, condition of approval ni, kita kena letak dekat kita punya board, notice board. Kita kena pamer. Dan kalau kita ada site, satu report EIA tu, COA, EMP, ESCP, LDP2M tu apa ke, semua kena ada dekat site office, hard copy. Mesti ada. Okey, supaya nanti bila ada lawatan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar Negeri untuk tengok, dia orang boleh check terus. Kita punya plan kat mana nak letak sedimen basin, apa kita punya perancangan, scan. Benda tu semua kena ada. COA tu kena pamer, kelulusan EIA, kelulusan EMP, semua kena pamer. Okey, tak boleh sorok, tak boleh simpan, kena pamer. Okey, jadi kita akan go for compliance monitoring, macam ada untuk kualiti udara, kualiti bunyi, kualiti air, lepas tu ada vibration jika diperlukan, kemudian kita ada performance monitoring, impact monitoring, third party audit. Third party audit ni tengok pada syarat COA sama ada 3 bulan sekali ke, biasanya 4 bulan sekali akan datang untuk tengok progress tu. Dalam tu kita akan menggunakan EIA form 1 EIA form 118 dengan EIA form 218. Okey. Kadang-kadang ada juga sesetengah tempat yang memerlukan area foto. Area foto menggunakan drone, kita ambil gambar untuk status kemajuan projek kita. Okey. Sehinggalah selesai kerja tanah. Okey, sampai kerja tanah untuk ambil monitoring apa semua ni sampai habis kerja tanah. Okey. Sampai dah kita dah projek kita dah closing, dah tutup. Kalau macam contoh Lombong dah habis, dah tambak, semua dah siap. Dah habis dah, tapi kena pantau juga. Kena ada pemantauan. Kalau JPS punya lepas projek tutup setahun kena tengok. Kena tengok maintenance apa kat situ supaya lepas tu dah bila semua dah maintain biasa, okey, dah cabut semua BMPs, okeylah kawasan tu. Kita dah ada closure plan kita. Okey, jadi environmental impact assessment ni kita ada 5 elemen yang kita perlu titik beratkan. Kita kena identify projek. Predict the problem. Bila kita boleh buat prediction macam tu, betul kita tengok sungai, bawah tu ada water intake. Kita punya mesti predict. Apa yang kita boleh predict kalau macam tu? Ada siapa boleh beritahu saya? Okey, ada satu kawasan projek, contohnya nak buka tanah, nak buka balak. Bawah tu, dekat situ ada anak sungai. Ada anak sungai, seasonal drainage ke, anak sungai besar kan, anak sungai. Kemudian bawah tu dalam 10 km ada water intake. Apa kita punya prediction terhadap projek tersebut? Siapa tahu? Ini penting ni nak buat EIA. Ini bukan yang tadi yang kita baca legislation tu, ya. Ini kita nak buat EIA ni. Kita ada critical thinking. Kita kena fikir. Kalau ada kita nak buka tanah balak, biasa student semua boleh biasa tengok kan, kalau kita buka tanah, buat clearing apa semua, apa jadi kat tanah tu? Itu saya tahu. Apa jadi kat tanah tu? Tanah tu mula-mula hutan, lepas tu kita potong pokok. Lepas tu kita cabut, kita tolak, kita nak buat jalan, dan naik penarik dan sebagainya. Apa yang jadi kat tanah tu? Boleh siapa-siapa beritahu saya?
Tanah Tanah terhakis. Betul? Lagi? Dia boleh jadi landslide. Kalau tanah terhakis apa jadi? Ya, okey, landslide, sebelum landslide tu apa jadi? Sungai jadi Sebelum apa yang Erosion. menyebabkan landslide? Erosion. Apa yang menyebabkan landslide? Hujan. Yes, hujan. Malaysia ni dia punya, tak kira sekarang ni dah macam tak nampak monsun dah. Waktu musim kering pun hujan, waktu musim hujan lagi hujan. Dia ada perubahan iklim yang ekstrim. Jadi bila hujan ni, hujan lebat, bila ada tanah, kita tahu kan ada pokok, kita ada shelter, macam kita boleh cover hujan tu dia drop, jadi dia tak akan laju turun, dia tak akan jatuh detach untuk soil. Jadi dia akan jatuh atas rumput, dia akan infiltrate masuk dalam tanah. Jadi untuk soil loss tu ataupun hakisan tu dia akan kurang. Tapi bila kita buat buka tanah, potong pokok, kita tolak semua, tak kisahlah aktiviti sayuran ke tanaman ke, mesti akan clear, buat site clearing. Jadi bila kita biarkan dalam keadaan tanah yang very loose, hujan turun, dia akan detach air tu, detach soil, lepas tu akan transport detach soil tu pergi ke sungai. Itulah okey. Bila sampai ke sungai, apa yang kita predict jadi kat sungai tu? Sungai jadi Cemaran. jadi Sungai Apa yang tercemar. jadi? Ya? Sungai tercemar. Tercemar dengan? Sungai tercemar dengan? tanah kotor. Tanah tadi. Tanah. Okey, tapi kalau macam kita akan sebut total suspended particulate atau total suspended solid. Total suspended solid. Total suspended solid ni tu tanah tu lah. Dia akan transport masuk ke dalam badan air. Jadi kalau dah jadi macam tu, apa kajian yang kita perlu lakukan untuk kita mengatasi masalah tersebut? Ini dah sampai communicate ni, kita akan, dia ada banyak lagi kajian-kajian kita perlu communicate and then mitigate. Jadi apa? Akhir sekali actually EIA ni dia akan go for mitigation. Kalau kita dah tahu, okey, kita buka tanah. Hujan kita tak boleh kata macam negara-negara yang kurang hujan macam Australia. Dia ada musim 4 musim, jadi air hujan dia kurang. Jadi kalau kita punya hujan ni satu hari pun, 1 jam pun boleh sampai 13-14 mm. Kalau kita guna rain gauge tu, kita boleh dapat tengok. Jadi kita tak boleh kata mustahil lah hujan, tak ada. Sebab itu dalam masa 14 hari apabila slope dibuka, kita kena buat slope protection. Kita kena tanam pokok ke, kita kena tanam legume cover crop ke, kita kena kita kena make sure slope tu tak terdedah dalam masa 14 hari tu, kita dah kena settle dah. Sebab lepas tu nanti akan come, dia punya erosion lebih besar. Boleh menyebabkan kita punya terracing tu putus. Ada reel, ada gali, ada yang paling besar sekarang sampai terbuka, bila terputus, bila tanah, bila kita gunakan kaedah guna soft engineering macam kita tanam pokok, tanam pokok renik ke apa ke, dah tak menjadi sebab loss of the nutrient of the soil, topsoil tu, dan tanah pun dah tak boleh nak guna, kita kena guna structure lah. Tapi itu kos lebih tinggi. Jadi sebab itu EIA ni ialah planning tools. Planning tools supaya kita kena pasti kawasan mana yang dalam masa 14 hari kita buka kita kena turf, kawasan mana yang kita kena pasang earth drain supaya tak cemarkan air, kawasan mana yang kita perlu prepare sedimen basin ataupun kolam kelodak supaya tak mencemarkan sungai. Ini planning tools. EIA is a planning tools. So kita kena faham. Jadi kenapa kita nak kena ada planning tools untuk mengelakkan kos yang lebih banyak kos yang lebih banyak berkaitan dengan wiring gate ataupun kemusnahan alam. Sebab bila kita tak mitigate awal-awal projek kita, automatik nanti bila masuk sungai, kita punya water intake kat bawah tu shut down. Kena tutup sebab TSS terlalu tinggi. Bila TSS terlalu tinggi, kalau macam contoh, biasanya kawasan kalau hulu ni, dia akan gunakan konvensional punya sistem.
dia ada NWKS kelas kedua, 2A, 2B. Jadi biasanya dia guna konvensional, dia bukan guna yang advance punya water treatment. Bila konvensional, bila dah naik sangat air TSS tinggi, dia kena shutdown, dia kena tutup. Kalau tidak loji rosak. Jadi bila shutdown terputus bekalan air, menimbulkan masalah pada penduduk setempat. Nampak ya, jelas ya? Sebab itu bila kita buat kerja SEIA consultant ni pertama, we're not talking about our professional as engineer, consultant. Tapi kita kena fikir, kalau kita kat tempat penduduk setempat tu, kita tak betul-betul come out dengan a good mitigation dan kita tak advise klien kita apa kena buat. Jadi apa akan jadi pada penduduk setempat? Jadi apa akan jadi pada penduduk setempat itu kena fikir daripada segi kita punya tanggungjawab, etika kita. Itu penting. Okay? Jadi mitigation ni kita kena come out the very good mitigation yang kita rasa kita akan memudahkan urusan semua orang. Kita punya klien pun tak akan kena NCR sebab ada pencemaran sungai. Lepas tu penduduk setempat boleh duduk dengan elok. Kita kena ingat projek ni dia akan tas kejap, kalau balik dia akan buat time tu je. Tapi yang akan menerima kesan ialah penduduk, menerima kesan yang lebih lama ialah penduduk sekitar. Tu kita kena faham. Dan kita kena anggap kalau mak ayah kita duduk kat situ. Okay, tapi pada masa sama kita tak boleh menolak kemajuan atau menolak pembangunan. Tapi pada masa sama kita cuba dapatkan orang kata pembangunan mapan. Kita dapatkan di seiring, pada masa sama kita propose. Sebab saya dah ada projek yang dekat dengan kawasan kampung. Kemudian dia ada buat pembukaan untuk tanah, sawit, nak buat balak dan sebagainya. Tapi yang bagusnya dia orang buat a drain dulu, sedimen basin dulu, ikut betul-betul EIA sedimen basin. Kemudian tu ada a drain, lepas tu dia pantau, dia letak gabion, lepas tu dia ada filter lagi. Jadi lepas at the end tu dia akan tengok monitor berapa miligram air yang keluar. Jadi bukan kita tak boleh buat pembangunan di kawasan sebegitu, boleh, tapi kita kena ada langkah mitigasi yang bagus. Dan paling penting implementation. Kita propose macam-macam pun, tapi kalau tak implement dekat site pun sama je. Tak ada function. Itulah gunanya EO, Environmental Officer, untuk memantau dan memastikan projek proponen ataupun bos dia untuk melaksanakan apa yang telah dinyatakan dalam EIA untuk mengurangkan risiko, to reduce the impact. Okay, faham ya? Okay. Jadi untuk EIA planning stage ni, kita ada projek planning. EIA ni planning tools. Jadi saya nak tanya satu soalan. Kelulusan projek dengan kelulusan laporan, EIA ni meluluskan laporan ke meluluskan projek? Ada siapa boleh bagi jawapan? Kita punya ni meluluskan projek ke meluluskan laporan? Ada iklan lah ada. Siapa boleh jawab? Siapa tahu? EIA ni dia kelulusan laporan ke kelulusan projek? Projek. Okey, lagi jawapan. Okey, bagus. Laporan. Lagi jawapan. Orang yang sama ke jawab? Meluluskan projek. Lain. Oh, lain. Okey, meluluskan. Okey, satu laporan dia kata meluluskan projek ya. Okey, cubaan yang bagus. Jawapan yang sebenarnya ialah meluluskan laporan. Kalau projek tu berjalan tak sama dengan laporan, maksudnya dia non-compliance. Dia tak ikut apa dalam laporan. Dia boleh dikeluarkan NCR, non-compliance report. Maksudnya apa yang dalam report, itu yang diluluskan dan itulah yang perlu dijalankan dekat site. Okey, faham ya? Jadi DOE tidak meluluskan laporan. Tidak meluluskan report, tidak meluluskan projek. Dia meluluskan laporan. Apa dalam laporan tu, kita duduk, jadi ada decision making process, ada proses apa kita akan tambah baik dan sebagainya, yang keluar buku laporan tu kena ikut yang itu. Kiranya ada perubahan, wajib maklumkan kepada Jabatan Alam Sekitar Negeri.
Okay ya, faham ya? Kalau contoh jadi fasa 5 nak jadi fasa 3 pun kena maklumkan ya, tak boleh kena senyap-senyap. Sebab itu ada perlu EO, EO kena guide. EO perlu guide dan pada masa yang sama dia ada akan retain consultant untuk pemantauan kualiti udara, air dan bunyi, lepas tu audit. Itu. Maksudnya memang kalau betul-betul klien ni dia betul-betul follow, dia dah tak ada isu untuk dia mengelak. Sebab EO tengok, EO laporkan kepada DOE, kemudian rating consultant tengok, auditor tengok. Belah mana dia nak cover. Sebab waktu audit dia akan tengok semua berdasarkan COA tu. Jelas ya? Okay, kemudian ada EMP, Environmental Management Plan. Kemudian dah lulus, dalam EMP ni kita akan ada satu lagi laporan, ESCP, Erosion Sediment Control Plan. Submit kepada JPS. Okay. Kemudian dah lulus EMP dan ESCP akan pergi ke Environmental Monitoring and Audit. Waktu ni lah ada, kita tengok kita punya air dengan noise quarterly ke, water monthly, biasanya macam tu lah. Tapi tengok COA juga ikut keperluan projek. Kadang-kadang ada nak buat untuk drone, ambil gambar area foto di atas, pun auditor, audit, kerja third party audit, itu kena buat sampai habis kerja tanah. Habis kerja tanah Okay. Maksudnya lepas tu dan untuk closure plan dalam EIA pun kita nyatakan lepas habis projek ni apa jadi? Dia akan jadi kelapa sawit ke, dia akan jadi tanah biar ke, dan kita kena come out dengan rehabilitation plan. Kalau macam contoh Lombong, kalau let's say kawasan tu ada hutan, biasanya hutan simpan. Jadi kita boleh come out dengan untuk tambak. Jadi bila haiwan macam gajah datang berkelompok. Kalau sesiapa ingat ada kes pasal ada sekawan gajah, anak-anak dia dengan bapak dia terperangkap, anak-anak dia terperangkap dalam kolam. Kolam telimpon lah, kolam hampas basah dekat Bukit Ibam, Pahang. Kalau siapa ingatlah ada kes itu pelombongan emas haram bila emas haram ni dia korek dia tinggal. Jadi sebab itu ada waktu dan JMG dan Jabatan Hutan mereka memerlukan untuk kita tambak. Supaya bila kita dah tutup tanah tu dah tak ada orang. Itu pun nasib baik je orang asli yang perasan. Ada gajah terperangkap dalam tu. Okay, jadi kita kena fikir. Kita bukan fikir ke kita yang duduk dekat dalam rumah ni ke ataupun belajar dan sebagainya. Kena fikir bila kita buka tak tutup tak tambak, kalau ada haiwan terperangkap dan tak ada siapa tahu, maka haiwan tu akan matilah. Kalau lebih-lebih lagi kalau endangered species. Harimau, gajah, tapir. Benda-benda tu kita kena ambil kira. Sebab tu waktu EIA kita kena pasti haiwan apa yang berada di kawasan tersebut dan haiwan yang berdekatan. Dan pada masa yang sama kita kena pasti untuk Central Forest Reserve, CFS, tengok dia ada linkage ke, laluan ke ataupun primary ke memang kawasan dia kat situ ke. Ataupun dia just forest cover. Maksudnya kawasan tu kawasan hutan, dia ada forest cover. Macam tu. Ataupun dia tak takluk pada CFS. Itu kita kena ambil tahu. Jadi EIA ni dia bukan takat udara, angin, tak. Macam saya tadi biological, socio, benda tu kita kena ambil kira. Okay, benda ni meluas. Okay, next. Okay, ni prescribed activities ni. Jadual 1 dan jadual 2, prescribed activities. Kemudian untuk jadual 1 tak perlukan public display dan public comment melainkan diminta oleh DG. The activity specified second schedule, okay, perlukan public display dan public comment. Okay, kemudian kalau perkara 4 ni, notwithstanding ni, okay, kita tengok any prescribed activity which has been divided into a size of quantum smaller than the size of quantum specified in the first schedule and the second schedule, ataupun any activity involving increase in size of quantum resulting such activity to be categorized as prescribed activities. And then public display and public comment referred to subparagraph 2 dan 3.
area display of a report at a place within the time determined by the Director General to obtain public comment. Public comment 45 hari, pameran 30 hari ya. Okey, ini application to the state of Sarawak and Sabah. Okey, Sabah dan Sarawak pun ada juga dia punya prescribed activities. Kita boleh tengok dekat A dengan B ni untuk Sarawak. Untuk Sarawak ni dia ada items yang disebutkan kat sini. Kemudian untuk Sabah pun ada juga items yang disebutkan kat sini. Dia ada aktiviti tertentu. And then EI order. Okay, semua ni, yang semua benda ni ada dekat dalam ni. Kalau siapa beli buku surat tu 499. Boleh check nanti. Boleh check buku ni, boleh beli dan tengok. Kalau siapa betul-betul lepas ni nak jadi EIA consultant, first untuk jadi EIA consultant dia kena degree. Nanti adik-adik kalau ada rezeki insya-Allah sambung degree. And then waktu nak buat attachment tu, macam nak buat intern tu, kalau target untuk jadi EIA consultant, pergilah consultant firm. Ataupun kalau rasa macam nak menyeluruh jabatan dalam sekitar. Macam tu. Kena ada target. Kalau betul nak jadi EIA consultant, kena go intern dekat sana, GOE ataupun jabatan dalam sekitar ataupun syarikat konsultan. Lepas tu bila dah keluar, kita dah tahu dah kita punya bidang apa, kita nak jadi apa. Ada yang jenis yang study untuk dia punya environmental science ke, dia tengok. Sebab untuk jadi EIA consultant ni akan tengok degree kita, degree apa. Registered degree kita. Macam saya daripada 2008 saya buat mining inquiry, tapi saya punya registered area water quality dengan waste management. Jadi saya degree civil engineering. Okay. Okay, yang ini sekarang pukul berapa? 12:07 minit. Saya ada berapa minit lagi? Tak apa, silakan Tuan. Boleh ya? Okay. Environmental sensitive area ni, any area specified as such in the development plan, national physical plan. Okay, ini kita tengok terms. Bila dia kata dia terms ni berkait-kait. National physical plan, dia the town and country planning act, or any area specified environmental protection area, environmental conservation area under any enactment and the state of Sabah and Sarawak. Report ni kita refer pada EIA. Ya. Jadi ini kita punya Federal Government Gazette untuk Perintah Kualiti Alam Sekeliling aktiviti tetapkan penilaian keselamatan alam sekeliling 2015. Ya. Warna merah tulisan bahasa Malaysia, untuk hijau bahasa Inggeris. Okey, ini kita punya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, ini dia maksud dia yang tafsiran tadi tu. Kawasan sensitif alam sekitar atau apa. Okey. Okey. Yang ini sama. Ini boleh baca nanti. Okey, first schedule dengan second schedule ni untuk agriculture dengan pertanian. Okey, untuk pertanian, kalau kita tengok skim kemajuan tanah yang berputih kawasan seluas 20 hektar atau lebih, tapi kurang daripada 500 hektar untuk menjadikan hutan kepada pengeluaran pertanian. Nampak tak? Kalau kita ada kata nak buat untuk pertanian, kita kena check. Dia lebih 20 hektar, kurang 500 hektar. Daripada hutan kepada pengeluaran pertanian. Kena buat EIA. Kadang-kadang ada setengah orang kampung setengah orang kampung dia buat dalam 10 hektar, 5 hektar. Itu kawasan yang kecil lah. Itulah banyak kawasan kecil-kecil yang dibuka tadi EIA oleh orang perseorangan. Dia buat sikit macam tu. Okey, aerodrom, saliran dan pengairan. Okey, perikanan pun ada, perhutanan pun ada. Macam contoh kalau kawasan tu dia kawasan flat area ataupun kawasan dia tak lebih pun 300 elevation, 300 meter elevation dia daripada mean sea level,
Dan kawasan tu lebih daripada 100 hektar sebab bawah 1 hektar orang tak balak. Kan orang tak buat EIA untuk balak. Jadi kita tak boleh kata, kalau kita nampak balak keluar kan. Sebab dia ada kena dapatkan lesen pemindahan, lesen pembersihan hutan, lesen pemindahan. Jadi lesen-lesen ni berkaitan dengan Jabatan Hutan lah. Jadi kadang orang kata, ni mesti kena EIA ni. Kenapa tak ada EIA? Kenapa tak ada EIA? Jadi sebelum kita nak tanya kenapa kawasan balak ni tak ada EIA, kita cek dulu keluasan dia berapa. Kalau kawasan dia takat 80 hektar, tak tertakluk pada EIA. Lepas tu pula kawasan dia bukan tanah tinggi, tak sampai 300 meter sea level ataupun dia tak ada slope sampai 25 darjah. Sebab itu dia tak ada EIA. Dia hanya berkaitan dengan kompartmen kawasan hutan simpan yang kurang daripada 1 hektar. Okay, faham ya? Sebab itu saya kata tak semua kawasan, tak semua projek memerlukan EIA. Dia lihat dulu prescribed activities kita. Takluk ataupun tidak. Okey, jelas ya? Okey. Maksudnya bila kita dapat projek kan, contoh kita dah kerja nanti dengan EIA Konsultan mana-mana. Lepas tu bos cakap, kamu tolong cek kawasan ni EIA kita nak hantar quotation. Contoh. Ngomong, bos kena buat EIA ni, balak ni mana boleh tak kena EIA. Tengok cek 80 hektar. Kawasan tu pula memang kawasan tak ada, bukan tanah tinggi. Tak ada sampai 300. Tak payahlah EIA. Nampak Okey. Kemudian ada industri, industri itu ada industri simen, kapur, petrokimia, benda-benda industri ni kena buat EIA. Jadual 1, okey. Dan jangan terkejut ya, dalam satu EIA boleh terdapat 2 hingga 3 aktiviti. Macam saya sebut contoh. Nak buat kelapa sawit, contoh saya bagi. Contoh kelapa sawit, ada kawasan dalam 5,000 hektar lah, 5,000 hektar. 5,000 hektar jadual berapa? Siapa boleh jawab? 5,000 hektar jadual berapa? Jadual berapa? Jadual berapa? Jadual 1 ke jadual 2? Jadual 2. Jadual 2. Oh, betul. Kenapa? Kenapa jadual 2? Sebab lebih 500 hektar. Pandai. Okey. Itu aktiviti 1A. Kalau kita ambil 1A lah. Ataupun 1B. Kita tengok mana-mana lah yang keperluan dia, sama ada hutan ke atau memang ada pertanian dah ke kan. Okey. Kemudian, itu kalau 1A lah, kalau kita buat kawasan tu daripada hutan daripada pengeluaran pertanian. Okey, kemudian kita tengok kawasan ni, kalau hutan kadang-kadang dia ada kawasan tanah tinggi. Jadi kita kena cek pembangunan di kawasan cerun. Kalau jadual 1 ni, pembangunan kawasan cerun ni, slope yang 25 darjah kurang daripada 35 darjah kurang 50%, jadual 1. Okey, jadi dia punya keadaan projek kita sekarang ni 50. Okey, dia punya kawasan projek kita sekarang ni, kalau kita tengok untuk slope 25 darjah hingga 35 darjah sebanyak 60%. Dia kita takluk pada jadual berapa ni? Aktiviti jadual berapa? Siapa boleh jawab? Cerun lebih 50%. Untuk slope 25 darjah dengan hingga 35 darjah. Dia 60%. Berapa? Dia kena pergi jadual berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Sebab jadual 1 ni kurang 50%. Dia pergi jadual berapa? Zamir? Nak jawab tu, ada seorang tu dah jawab tu, Ahmad Zamir. Jawab. Jadual ke 1?
Kedua, sebab pembangunan atau pembersihan tanah meliputi 50% atau lebih. Kawasan cerunnya berkecurungan lebih daripada atau sama dengan 25% tapi kurang daripada 35%. Nampak Nampak ya? Maksudnya dalam satu EIA boleh ada 2-3 aktiviti. Kemudian pula dia kata kawasan tu ada balak lah. Tapi balak kawasan tu tak banyak pun. Dia kata dalam 300 hektar. Dia pergi jadual mana? Dia pergi aktiviti mana? Cuba teka, cepat-cepat. Okey, jadual 1 sebab kurang daripada Kurang daripada 500 500 hektar. kurang 500 hektar. Itu aktiviti apa tu nama dia? Itu aktiviti yang mana? Ada tak aktiviti nama dia pembalakan dalam ni? Perhutanan. Betul. Jadi perhutanan ni pun ada A, B, C, D. Kita kena pilih kawasan kita tu tertakluk yang A ke B ke C ke D. Faham dah pandai baca dah, okey lah. Boleh kerja EIA lepas ni. Jadi kalau IPO boleh lah tunjuk pandai sikit depan bos. Oh bos, aktiviti ni the best. Aktiviti ni dia elevation dia kurang 300 Lepas tu pula dia lebih 100 hektar. Jadi saya yakin dia ada aktiviti 5C. Tu cara sebut dia. 5C. Perhutanan, aktiviti 5C. Okey faham ya? Okey. Ini saya bagi tips untuk projek nantilah. Okey. Jadi okey, ini benda-benda ni boleh baca nanti. Pertanian. Okey, so far ada apa-apa soalan sebelum saya bagi soalan? Okey, saya nak tanya satu soalan. Pernah tak dengar pasal dalam EIA ada satu laporan Land Disturbance Pollution Prevention and Mitigating Measures. LDP2M tu. Siapa competent person untuk prepare LDP2M tu? Ulang Puan, ulang. Tak jelas suara tadi putus-putus. Okey, kita ada satu laporan nama Land Disturbing Pollution and Land Disturbing Pollution Prevention and Mitigating Measures. Siapa competent person? Tadi kita dah sebut pasal competent person ya, DG nak competent person, hantar ini, hantar itu, operating lah apa semua kan. Siapa yang prepare report untuk LDP2M tu? Siapa competent person dia? Siapa boleh jawab? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Dia ada satu competent person, ada satu nama. Okey, saya terangkanlah ya sebab dia part of EIA. Untuk competent person ni kita ada IMAS lah. IMAS untuk kalau untuk kalau untuk industrial CPSO, CPSWAM, scrubber dan sebagainya untuk industrial effluent, dia ada competent person dia sendiri yang berdaftar. Dia ada training provider yang provide training dan dia berdaftar dengan IMAS, yang DOE lah. Jadi kita boleh pilih lah, biasanya kos dia pergi 5 hingga 6 ribu lah untuk satu kos, untuk satu orang. Jadi kita kena ambil exam, kita kena isi FTR, logbook dan sebagainya lah. Untuk itu dipanggil competent person. Dan kalau untuk penyediaan laporan kelodaan hakisan ni, kita ada CPES, Certified Professional Erosion Sediment Control. Dia akan design plan ni, nak buat sedimen basin kat mana, drain kat mana dan semua sebagainya. CPES ni designer, dia akan design. Dia kena tahu tanah tu jenis apa, seed loam ke clay ke apa ke, semua dia kena tahu. Jadi dia kena tahu taburan hujan apa semua, baru dia boleh design. Jadi CPES is a competent person yang prepare report LDP2M2. Ya, CPES. Kalau siapa-siapa lepas ni dia kata, puan saya tak minat lah design. Saya memang kalau design je saya pun tak tahu apa yang saya design. Contoh, saya minat kerja site. Kerja site
environmental officer, EO. EO ni biasanya dia memerlukan degree lah, degree environment dan sebagainya lah EO ni. Jadi EO ni dia akan direct dengan klien, tapi pada masa yang sama dia kena memantau COA, EIA dia tu dipatuhi oleh dia punya bos. Walaupun dibayar, tak bermaksud kita kena ikut apa bos kita nak ke, tak payahlah buat. Sebab nanti apa-apa isu yang terjadi, first kali yang dia akan dicari adalah EO. Kena faham EO kena ada 24/7 dekat site. Maksudnya kena ada sentiasa kat site. Tak boleh part time. Tak boleh macam, sebab itu EO kena ada sentiasa kat office, kena ambil dokumen, okey hari ni buat apa, comply ke tak. Kalau tak compliant dia sendiri keluarkan non-compliance report kepada bos dia sendiri untuk betulkan. Dalam masa, biasanya Dewi dia akan bagi masa 14 hari lah untuk settlekan masalah tu. Untuk kalau macam ada hakisan, dia kena buat tutup. Dia kena tanam SCC, rumput ke apa kan, dia ada vetiver dan sebagainya lah. Dia kena buat. Jadi EO ni tugas dia penting. Dia kena make sure site dia okey, ikut apa COA condition of approval EIA tu. Pada masa yang sama, dia kena inform kepada DOE. Maksudnya kalau macam untuk rain gauge tu, air hujan tu, dia kena tengok. Dia kena terus online reporting. Kalau lebih je 13.5 kena report terus. Ada syarat, tengok pada syarat kelulusan EIA tu macam mana. Okey Faham Okey. Itu beza je. EO ni dia punya professional certificate yang diperlukan ialah siswi ataupun SISEC. Untuk CPES siswi SISEC ni dia punya yang in charge dia adalah Malaysian Stormwater Organisation, MSO. MSO ni dia under JPS lah. JPS. Jadi untuk sertifikat CPES siswi SISEC ni, dia daripada US certificate, daripada United States of America, US. Maksudnya kalau siapa yang lepas ni ada certified untuk CPES siswi SISEC ke dah lulus, dia akan masuk ke satu laman web. Laman web apa ke nama dia, saya tak ingat. Dia ada satu badan, dia akan satu web, nama kita akan keluar kat situ daripada mana. Tapi untuk renewal dan sebagainya dengan MSO, Malaysian Stormwater Organisation, kita kena renew lah setiap tahun. Dan kita kena praktis. Okey, ada apa soalan? Okey, adik-adik semua boleh berikan soalan. Sebab mereka dah kena soal tadi kan, Puan? Jadi Tak apa, benda ni bagus sebab bila kita nak belajar EIA, kita dah soal, kita ingat sebab kita soal. Nanti bila kita nak belajar, kita boleh tambah lagi, upgrade. Benda tu penting. Dia EIA ni selalu orang ingat baca faham. Tak. Sebenarnya to be an EIA consultant, kita kena proaktif. Kita kena proaktif, kita kena rajin nak belajar sebab EIA consultant ni kena tahu semua benda. Berkaitan dengan kelulusan untuk balak, hilang, lagi satu lombong. Kita kena tahu semua benda. Dia biasanya untuk report EIA ni, contoh satu projek ada nak buat hotel di tepi apa nak panggil, tepi pantai. Okey. Jadi kalau misalnya dia nak buat projek tu mungkin banyak tingkat lah. Okey. Tetapi ia nampak macam tak sesuai. Adakah pihak EIA ni akan suggestkan pihak developer untuk boleh mengikut spesifikasi? Maksudnya EIA ni berhak untuk bagi tahu, oh ni tak sesuai ni untuk kat sini kalau nak buat lokasi sini. Macam mana tu? Begini, pertama macam contoh, kalau macam tu kita ambil pembangunan di kawasan pantai dan bukit. Kalau contoh dia nak buat pembinaan bangunan kemudahan 80 bilik atau lebih di kawasan pantai, ini syarat dia. Atau pembinaan resort, hotel peranginan macam Genting kan, Genting lebih 300 meter, Cameron Highland. Ada ikut syarat lah, lebih 20 hektar. Dia ni tertakluk pada
jadual 1. Okey. Jadi bila klien ni biasanya dia ada plan dia sendiri. Dia akan come out. Saya nak buat sekian ni sekian. Jadi kita buat submission. Saya selaku EIA consultant, kita tak boleh kata salah tuan buat ni. Tapi kita mungkin boleh advise kawasan tuan ni, kumbahan dia tuan nak kena buat apa untuk kurangkan dia punya effluent. Supaya kualiti effluent tu bagus. Tu kita kena tahu, kena treated. Maksudnya kena benda tu kena ada treatment. Okay, itu kita boleh advise. Jadi kita akan masuk meeting di mana semua itu pejabat tanah ada, majlis daerah ada, semua ada akan datang, dia akan tengok. Dan kebiasaannya plan-plan ni dia dah submit dah kepada local authorities untuk review dan sebagainya. Jadi dia ada komen. Kebiasaannya dia bukan EIA ni bukan standalone, dia saja tapi dokumen-dokumen sebelum ni macam contoh dia dah hantar kepada local authorities untuk endorsement kelulusan untuk buat kawasan ni, dia akan masuk balik dalam meeting. Okey, kawasan ni dah dapat kelulusan dengan dia punya design dia macam ni, atur letak dia macam ni, okey dia pun dah okey semua. Bila semua tu clear, benda tu kita akan masuk report dan kita akan proceed. Jadi yang ini dia bukan saja-saja dilukis saya nak buat macam ni pun, tak. Dia kena ada kaitan dengan local authorities. Sebab itu kalau kita tengok legislation dia tadi, ada legislation dia tadi ada banyak. Bukan DOE seorang je. Dia DOE ni dia chair. Pada masa sama dia akan minta komen daripada jabatan-jabatan lain. Itu jawapan saya. Okey. Maksudnya EIA ni dia bekerjasama dengan banyak badan yang lain juga. Sebab saya pernah kat Johor ni, taman saya lah, ada satu tanah tu memang hutan. Lepas tu ada satu hari tu saya nampak ada papan kat situ, dia tulis situ cadangan untuk membina shopping mall Tesco. Lepas tu jadi kat situ itu saya rasa yang bahagian majlis pembandaran lah, dia tampal lah kat situ. Jadi pada hari tu ada meeting tergempar, dia orang kata tak nak buat Tesco kat situ sebab nanti akan sesak teramat sangat. Saya kata kata macam baguslah mereka, dan tak jadi buat Tesco kat situ. Jadi saya kata sebenarnya mereka ada prosedur, dan tak sangka kalau yang itu pun ada juga macam EIA pun ambil tahu juga berkaitan itu kan. Sebab itu melibatkan orang sekeliling di dalam tempat yang mereka nak bina, betul tak Puan? Ya, jika dia tertakluk, kalau macam contoh zoning tu hutan ada berlaku penggubahan guna tanah, maka perlulah EIA. Kalau benda tu zoning nampak je macam hutan tapi tanah kerajaan ataupun tanah hak milik. Itu kita tahu, kadang nampak je macam hutan, tuk bukan status hutan. Jadi itu kita kena ambil kira. Jadi kita tengok geran, kita kena tengok apa maklumat. Kalau macam Lombok, dah dapat pajakan Lombok ke tak, dah dapat melombong tuan punya ke. Kalau tanah tu tanah hak milik, jadi PML, Propriety Mining List, melombong tuan punya. Kalau macam kerajaan negeri, tanah kerajaan negeri, dia akan jadi ML Mining List. Jadi nampak je kadang-kadang kita tengok hutan lah kawasan ni, tapi sebelum kita kata tu hutan, mungkin sebab terbiar dia nampak berhutan ataupun diambil alih dalam keadaan berhutan. Tapi kita kena check dengan pejabat tanah, Plan Malaysia, status dia. Tu penting. Tapi kalau yang mungkin kajian yang kata meeting tergempar dan sebagainya tu, sebab dia orang kena tahu daripada segi trafik, aliran trafik. Itu JKR lah dia akan tengok trafik. Biasanya JKR pun dia akan ada traffic consultant yang memang untuk buat kerja-kerja JKR. Setengah EIA ni dia memang ada setengah macam company besar ni, dia macam company biasanya EIA wajib buat ikut prescribed activities yang tertakluk. Setengah dia nak jadi administratif tu, maksudnya untuk perancangan company dia. Dia tu tak tertakluk tapi dia nak buat juga. Dia nak tengok, nak mitigation supaya tak ada masalah. Kadang-kadang ada setengah company ni dia listed company, dia perlukan laporan EIA dan sebagainya. Itu penting lah. Okay.
Puan ada soalan, mungkin kita Jadi, boleh ambil sebagai berapa minit lagi? soalan terakhir. Soalan terakhir ada di chat. Soalan tak. Dia terakhir Okay. kita akan ambil chat. Dia kata pelajar ni ada tengok video YouTube ML Studio yang membincangkan tentang isu penambakan pantai di Melaka. Jadi soalan saya, adakah EIA juga terlibat dalam planning proses penambakan di pantai-pantai? Penambakan ada. Dia ada terlibat. Kena buat EIA. Sekejap ya, saya cari penambakan. Nak ambil gambar. Okey, terima kasih. Kejap Okey, semua pelajar-pelajar semua sila buka kamera masing-masing. Kita nak habis dah ni. Okey, ramai ni sebenarnya ni. Kejap kamera dekat dalam nak tengok kamera. Baru tengok gambar budak-budak ni. Okey, buka kamera masing-masing. Okey. Okey, boleh semua? Okey, buka kamera adik-adik. Okey. Saya sebab ada 6 page, jadi saya terpaksa kena ambil 6 kali Okey, senyum. 1, 2, 3. 1 tunggu saya simpan dulu. Okey, next. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, kejap. Okey, 1, 2, 3, senyum. Alright. Okey, terima kasih kepada Puan Nazratul Munirah berkaitan sangat bermanfaat saya rasa. Dan buat pengetahuan Puan, sebenarnya saya live-kan sesi kita pagi ni ke Facebook JKA Jabatan. InsyaAllah juga nanti dan adik-adik ni juga insyaAllah akan soal sebenarnya EIA akan masuk ke final exam. Jadi mereka mesti kena tahu dan ada juga yang berminat untuk buat EIA juga satu hari nanti. Saya tengok dalam chat tadi. Tapi mungkin tak sempat kita nak jawab. InsyaAllah pada kemudian hari insyaAllah kita akan berbincang lagi berkaitan tentang EIA. Mungkin boleh ke Puan untuk sesi tahun depan kita nak buat lagi sesi begini? InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih banyak Puan kerana sudi meluangkan masa sesi sharing kita pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada kelemahan kami sendiri dan kami akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puan Munirah. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.